أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini alhamdulillah dapat kita bersama untuk kita sambung perbincangan surah Al-Fath, uh, iaitulah surah yang ke-49 di dalam Al-Quran. Baik. Jadi pada siri yang lalu saya telah membincangkan surah Al-Fath ini dari sudut kita melihat kronologi beberapa peristiwa yang berlaku sebelum turunnya surah Al-Fath, ataupun specifically sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, yang mana ia bermula daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah, berlakunya perang Badar, perangan Uhud, dan juga peperangan Khandaq. Dan kita telah menyebutkan peperangan-peperangan ini memberikan kesan dari sudut politik uh, kepada Quraisy, yang menyebabkan apabila umat Islam menang dalam perang Badar, ini kita umat Islam rasa ada kemampuan untuk mengatasi ataupun menghalang serangan-serangan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Tetapi apabila berlaku peperangan Uhud, di peperangan Uhud adalah peperangan yang mana ada waktu yang orang Quraisy ini berjaya memberikan tamparan yang hebat kepada orang Islam, menyebabkan mereka rasa yakin bahawa mereka boleh menentang ataupun berperang dengan orang Islam. Ini dengan mengumpulkan kekuatan-kekuatan di sekitar tanah Arab pada ketika itu, dan berlakulah peperangan Khandaq. Jadi saya juga telah menyebutkan tentang kenapa saya memilih surah Al-Fath ini. Antara sebabnya adalah surah ini dan iaitulah peristiwa Hudaibiyah yang melatari surah ini adalah merupakan titik pemisahan ataupun titik pengklasifikasian di antara mukmin-mukmin, yang mana seorang mukmin itu pada zaman Rasulullah SAW dibahagikan kepada 3 kelompok, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada minggu yang lalu. Kemudian dari sudut kalau kita tengok sirah juga, perjanjian Hudaibiyah itu sendiri, perjanjian Hudaibiyah ini dia adalah titik tolak Nabi SAW ke arah pembebasan Baitul Maqdis. Jadi bila mana Nabi SAW, sebab hari ini kita meraihkan Isra' dan juga Mi'raj. Bila Nabi SAW diisra'kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam suratul Isra', iaitulah berkaitan dengan Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita tengok Masjidil Haram pada ketika itu belum lagi menjadi masjid yang difahami boleh didirikan solat di hadapannya ataupun di sekitarnya. Sebab dalam surah Al-Alaq pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang Quraisy ini mereka ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ya, ini tidakkah engkau melihat dari sudut orang musyrikin ini yang mereka menghalang siapa? Abdan, menghalang Nabi SAW daripada melakukan solat di hadapan Kaabah. Jadi maknanya masjid ketika mana Nabi SAW diisra'kan itu, Masjidil Haram belum lagi jadi masjid.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat dengan perkataan masjid ini seolah-olah nak bagi tahu ia akan menjadi masjid. Yang kedua yang belum menjadi masjid adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa belum juga menjadi masjid. Ini isyarat juga, maknanya kemenangan pembukaan akan berlaku uh, ini di tangan umat Islam. Baik. Jadi selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita akan tengok ia uh, dalam sirah akan menyebutkan tentang peristiwa dakwah pada musim haji. Ya, ini kalau tengok peristiwa selepas Isra' dan Mi'raj, antara yang disebutkan dalam kitab sirah adalah cerita-cerita tentang perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Dan ini adalah cerita-cerita yang berlaku pada dakwah musim haji. Musim haji. Baik. Jadi bila ia berlaku dakwah dalam musim haji, itu adalah kita katakan step yang pertama Nabi SAW ke arah pembebasan Masjid Al-Haram. Ini menjadikan Masjid Al-Haram itu sebagai masjid yang mana umat Islam akan boleh masuk di dalamnya dalam keadaan aman dan sebagainya. Jadi apabila berlakunya Hudaibiyah, kan, kita tahu bahawa Hudaibiyah ini berlakunya Hudaibiyah itu adalah kerana Nabi SAW bermimpi. Bermimpi, Nabi bertawaf dan juga bercukur. Jadi itu memberi isyarat. Ini bila Nabi SAW bertawaf dan bercukur sekaligus, ini memberi isyarat bahawa bukan sekadar Islam itu telah dilaksanakan tetapi disempurnakan, kerana Nabi bercukur ni memberi isyarat bahawa sempurna dari sudut rukun. Bila sempurna dari sudut rukun ini, ia adalah satu isyarat bahawa umat Islam telah dapat menjadikan Masjidil Haram ataupun Kaabah itu sebagai masjid. Sebagai Masjid Al-Haram, masjid yang mana yang mempunyai peraturan-peraturannya, sudah tentulah tidak ada dari sudut penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi ia berkaitan juga dengan peristiwa Hudaibiyah. Ini nak menjadikan Kaabah itu sebagai Masjidil Haram. Yang kedua terkait dengan Masjidil Aqsa adalah kita tengok selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ini nanti, baru bermulanya gerakan Nabi SAW dengan lebih aktif, khususnya secara politik, pergerakan politik, percaturan politik, iaitulah Nabi SAW menghantar surat-surat kepada gubernur-gubernur, pembesar-pembesar, antaranya pembesar di Mesir, pembesar di Baitul Maqdis sendiri, iaitulah Heraklius. Jadi Nabi SAW mengorak langkah ke arah untuk membebaskan ataupun mendapatkan Masjidil Aqsa. So dua tujuan yang disebutkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj dalam surah Al-Isra' ayat pertama itu, titiknya itu adalah pertemuannya adalah pada peristiwa Hudaibiyah. Jadi nak sebutkan besarnya peristiwa Hudaibiyah ini dalam kalangan para sahabat, sehingga kan ada sahabat yang mana menyatakan peristiwa Hudaibiyah ni sebagai Ghazwatul Hudaibiyah. Jadi bila disebutkan Ghazwah ni, dia macam peperangan, satu peristiwa yang besar dengan kehadiran Nabi SAW. Kan? Jadi sebab itu kita nak membincangkan pada pagi ini insyaAllah dengan lebih lanjut lagi tentang kronologi peristiwa Hudaibiyah ini yang melatari turunnya surah Al-Fatih. Jadi kita nak faham kenapa kita nak faham sirah terlebih dahulu. Surah Al-Fatih ini kerana kita nak faham bagaimana bila Allah Subhanahu Wa Taala kata inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah maknanya membukakan, yakni memberikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang jelas dan nyata. Jadi kita nak faham macam mana kemenangan itu berlaku. Sedangkan para sahabat sendiri rasa kecewa dengan perjanjian tersebut. Sahabat sendiri maknanya hingga kan satu-satunya peristiwa kalau kita nak sebutkan dalam sirah yang mana sahabat tidak melakukan apa yang Nabi SAW perintahkan pada peringkat awal. Maknanya bila Nabi SAW perintahkan buat, semua sahabat diam. Tak ada seorang pun yang bergerak. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar. Kan?
Jadi tak ada sahabat yang bergerak untuk melakukan apa yang Nabi perintahkan. Ini satu keadaan yang sangat tegang yang perlu kita fahami. Kan? Cerita tentang Hudaibiyah ni supaya benar-benar kita memahami kan, apa yang dimaksudkan dengan kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Baik. Jadi ini saya dah sebutkan sikit. Cuma secara sekali lalu pada minggu yang lalu, iaitu ia berlaku uh, Hudaibiyah ini berlaku apabila Nabi SAW bermimpi, tadi kita sebut, dan bermimpi tawaf dan juga bercukur. Kemudian Nabi SAW keluar pada 1 Zulkaidah untuk memberikan isyarat bahawa Nabi keluar ini, Zulkaidah adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Ini bermakna memberi isyarat Nabi keluar pada bulan haram ini bukan untuk berperang dengan Quraisy, tetapi Nabi keluar untuk melaksanakan ibadah umrah semata-mata. Ini sebab bulan haram diketahui makruf oleh orang Arab bahawa ia adalah bulan yang mana tidak boleh ada sebarang peperangan kerana nak menjaga kehormatan bulan-bulan tersebut. Baik. Berapa ramai yang ikut serta adalah seramai 1,400 orang daripada kalangan sahabat, yang mana mereka membawa bersama 70 ekor unta. Ini seekor unta tu nisbahnya kepada 10 orang lah. Baik. 10 orang ataupun 20 orang. Baik. Jadi Nabi SAW bermula melaksanakan umrah di miqat Zulhulaifah yang hari ini kita sebut sebagai Bir Ali. Dan Nabi SAW memperhiaskan unta, 70 ekor unta ni dihiaskan untuk menunjukkan bahawa unta-unta ni memang khusus dibawa untuk aktiviti penyembelihan. Ini bermakna Nabi SAW nak sebut bahawa umat Islam datang pada 6 Hijrah ini, tahun ke-6 Hijrah ini, semata-mata nak melakukan umrah. Bukan nak berperang, bukan nak cari gaduh dan sebagainya. Tengok unta-unta yang dibawa ni. Bila nanti unta-unta ni disembelih, kan, siapa yang akan mendapat benefit unta ni bila dia disembelih? Orang Makkah, orang yang berada di sekitar Kaabah, kan. Jadi benefitnya itu akan dapat kepada mereka. Kalau mereka tidak menghalang Nabi SAW daripada melakukan ibadah umrah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengutuskan seorang sahabat yang bernama Busr daripada Bani Khuza'ah. Ini juga sebagai strategi Nabi SAW kerana kita kena faham keadaan Madinah dan juga Makkah ini sedang berada dalam keadaan tegang. Jadi perlu ada tribe, perlu ada daripada kaum luar daripada yang biasa di Madinah dan Makkah ini untuk menjadi pengintik bagi Nabi SAW untuk mengetahui apa yang berlaku kepada Quraisy, apa yang mereka buat setelah maknanya mereka mengetahui Nabi SAW sedang bersedia untuk pergi melakukan umrah pada tahun 6 Hijrah di Makkah. Baik. Jadi kalau kita tengok Nabi SAW bertemu dengan Busr, semula bertemu di Asfan. Ini kita tunjukkan apa nama map sebelum ni. Aku nak tengok di sini. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Google Map sahaja. Jadi Madinah ini ke Asfan. Asfan ni kira-kira lebih kurang dalam 90 km daripada Mekah. Daripada Madinah ke Asfan pada peristiwa Hudaibiyah ni lebih kurang dalam 300 lebih, dalam 360 380 gitulah ke Madinah. So perjalanan yang panjang. Nabi SAW telah pun berjalan dan berjumpa Busr di Asfan. Iaitulah mata-mata Nabi SAW. Jadi Busr ini dia datang memberikan informasi bahawa antaranya Ka'ab bin Lu'ay, iaitu satu orang pemimpin orang Arab yang mana dia telah pun bersetuju dengan kaum-kaumnya untuk menghalang Nabi SAW. Maka ini berlaku peristiwa Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Nabi tanya kepada para sahabat,
kan, apa pandangan kalian? Kan, kita nak berperang ke ataupun tidak dengan Bani Ka'ab bin Lu'ay ni? Jadi Abu Bakar datang, maknanya menyatakan bahawa Abu Bakar kata dia mengingatkan kembali dari sudut tujuan kita ini datang bukan nak berperang. Nabi SAW sendiri dengan strategi-strategi yang Nabi SAW lakukan sebelum ini, maknanya dengan 70 ekor unta yang dihias keluar pada pada Zulkaidah, 1 Zulkaidah. Ini menunjukkan memang Nabi SAW tidak mahu berperang. Jadi kenapa Nabi SAW bermesyuarat? Bukan semata-mata bila dengar pandangan Abu Bakar, kita tak payah perang, Nabi kata, oh okeylah, dia tak payah perang lah. Bukan. Tapi Nabi bermesyuarat itu sebab Nabi nak mendengar pandangan 1,400 orang ni dari sudut apa pandangan mereka tentang perkara yang sedang mereka hadapi ni, iaitulah tentangan daripada satu kaum, iaitu kaum Ka'ab bin Lu'ay. Kan? Jadi Nabi SAW ini sangat bijak dari sudut strategi sebagai seorang pemimpin. Walaupun Nabi SAW sendiri mempunyai stand, ya, Nabi SAW tetap maknanya melakukan musyawarah. Cuma nak sebutkan Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat-sangat memahami Nabi SAW, maka Abu Bakar pun mengatakan bahawa kita datang ni bukanlah nak berperang. Seperti mana yang kau sebutkan dan seperti mana yang telah kau hajati, kan? Nabi dah tekankan sebelum ini. Jadi Abu Bakar ini menjadi suara kepada 1,400 orang tadi, maka mereka pun bersetuju maknanya untuk tidak berperang. Cuma kemudiannya diberitahu pula jalan utama mereka untuk pergi ke Mekah telah pun bersedia pada jalan utama mereka ini 200 orang Quraisy. 200 orang Quraisy yang pada waktu itu diketuai oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pada waktu ini belum lagi Islam. Jadi pada tahun 6 Hijrah. Menariknya, Khalid Al-Walid selepas daripada peristiwa ni, beliau telah memeluk Islam. Maknanya selepas daripada peristiwa Hudaibiyah tahun ke-7 Hijrah. Baik, jadi 200 orang Quraisy ini telah bersedia di satu tempat yang dinamakan sebagai Qura Al-Ghamim. Qura Al-Ghamim ni boleh kita kata jalan utama lah. Jalan utama daripada Hudaibiyah, daripada Asfan tadi. Daripada Asfan nak pergi ke Muslim Muhammad, nak pergi ke Makkah. Daripada Asfan nak pergi ke Makkah. Maka apa yang berlaku, Khalid dia merencana untuk membunuh umat Islam sebab dia biasa tengok umat Islam ni melakukan solat. Jadi dia merencana nak membunuh umat Islam ketika mana mereka sedang melakukan solat. Pada waktu inilah kali pertamanya disyariatkan solatul khauf. Solat khauf, ini solat ketakutan di dalam peperangan. Jadi tuan-tuan boleh semak balik, mungkin pernah pelajari ataupun mungkin boleh cari sumber-sumber tentang solat khauf ini. Jadi solat khauf ini adalah solat khas di dalam peperangan. Baik. Jadi apabila Khalid Al-Walid tunggu di jalan utama ni, maka Nabi SAW pada ketika ini melepaskan rasa kekecewaan dengan Quraisy ini. Sebab Nabi SAW telah sebut, telah pun maknanya berikan isyarat dengan pelbagai isyarat, dengan bawa binatang tadi, dengan keluar pada 1 Zulkaidah dan sebagainya, telah pun memberi isyarat bahawa Nabi memang nak datang buat umrah saja. Maka Nabi SAW sebut antaranya, celakalah orang Quraisy itu, sesungguhnya mereka telah dimakan oleh api peperangan. Apa salahnya? Maknanya mereka ni kira nak perang je. Apa salahnya apabila mereka membiarkan aku berinteraksi dengan semua orang Arab? Yang biarkan aku untuk masuk melaksanakan umrah. Dalam masa yang sama, unta-unta yang aku bawa ini akan disembelih dan akan dibahagi-bahagikan kepada orang Arab. Jika orang Arab tersebut mengalahkan aku, kalaupun maknanya aku masuk ni, orang Arab juga tak puas hati, sebab kita kena faham orang Arab ni mereka telah pun mengalami kekalahan dengan Nabi SAW pada peristiwa Ahzab, dalam peperangan Ahzab. Jadi mereka ni juga ada menaruh dendam kepada Nabi SAW.
Jadi kalau mereka inilah yang serang aku, tak ada masalah lagi daripada kamu Quraisy ni, kamu adalah kaum aku. Seolah Nabi kata macam itulah. Nak menggambarkan kekecewaan Nabi SAW kepada Quraisy. Jika orang Arab yang tersebut mengalahkan aku, memang itulah yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan Nabi SAW kalah, orang Islam kalah. Namun jika Allah Subhanahu Wa Taala memenangkanku ke atas mereka, maka mereka akan masuk Islam, kan? Masuk Islam dan tak mengganggu Quraisy. Dan bila mereka tidak masuk Islam, mereka akan berperang kerana mereka mempunyai kekuatan. Jadi kalau mereka mempunyai kekuatan, mereka boleh mengalahkan aku. Itu yang dikehendaki oleh Quraisy. Demi Allah, orang-orang Quraisy, janganlah maknanya mereka bersalah sangka. Sesungguhnya aku tidak akan pernah berhenti memperjuangkan risalah ini, walaupun mereka menentang, daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia memenangkannya ataupun aku mati kerananya. Di Rasulullah SAW isyaratkan, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dalam nas ini, dari riwayat ini, Rasulullah mengisyaratkan, aku tidak akan berhenti selagi mana tidak terputus. Ini isyarat pada leher Nabi SAW menunjukkan sehinggalah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mematikan Nabi SAW. Maknanya Nabi akan terus melaksanakan dan menyampaikan dakwah. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada sahabat, siapakah di antara sahabat ini yang mengetahui jalan yang lain untuk kita lalui selain daripada jalan yang telah dihadang oleh mereka. Jadi kalau tengok jalan, Wallahualam, saya nak sebutkan tentang di mana ataupun arah mana jalan ini. Kalau kita tengok kan daripada Asfan nak menuju ke Makkah ni, Hudaibiyah dekat sini je. Hudaibiyah dekat dengan Makkah. Ini daripada Asfan ini, ada yang menyatakan, bila saya baca daripada kitab Sirah Ibn Hisham, dia menunjukkan daripada Asfan ni ke kanan dan ke bawah Mekah. Boleh jadi boleh jadi tuan-tuan dan puan, maknanya ke arah maknanya laluan Jeddah ni ke arah Mekah. Ini kawasan-kawasan sinilah. Jadi kawasan-kawasan yang dilalui oleh Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Ibn Hisham bahawa ia kawasan yang bukan kawasan mendatar, kawasan yang berbukit bukau, yang penuh dengan apa namanya batu-batu yang tajam. Ini kita bayangkan kalau orang hiking dan sebagainya, kawasan bukit bukau batu tajam ni bukan mudah. Kita nak langkah, nak berjalan. Ini kan pula dalam keadaan, tuan-tuan kena bayang, keadaan 1,400 orang yang sedang memakai ihram bersama dengan 70 ekor unta. Ini satu keadaan pengorbanan yang kita katakan sukarlah hari ini kalau kita nak buat. Kita kalau pakai ihram ini terhalang daripada nak pergi buat umrah contohnya, bila naik bas kan, kalau tayar pecah ke dan sebagainya diuji, kadang-kadang pun dah tak sabar dah. Tapi ini ujian ini berhadapan dengan kematian. Apabila orang musyrikin sedang bersedia untuk membunuh mereka pada bila-bila masa, Nabi menukar laluan yang bukan biasa. Dah jalan daripada Madinah 300 lebih 400 km, itu pun dah berat dah. Menukar laluan jalan yang tak biasa dilalui, hingga kan Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW sebut, setelah mana mereka melalui jalan yang penat, jalan yang maknanya sangat sukar itu, nak membawa binatang-binatang, bekalan-bekalan mereka, Nabi kata, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar. Maka Nabi SAW kata, istighfar itulah perkataan hittah yang pernah ditawarkan kepada Bani Israel, tetapi mereka enggan mengatakan. Apa perkataan hittah itu? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 58. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana diperintahkan untuk masuk ke bandar ini, maka
masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri. Hittah ni perkataan yang mana menunjukkan ataupun keadaan yang menunjukkan kamu merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mintalah ampun, naghfir lakum, mintalah ampun kepadanya, ha, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kesalahan mereka. Apa yang berlaku? Bani Israel kata, fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Dan kemudian orang-orang yang zalim itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Ha. Jadi sebab itu dalam riwayat ada sirah ada menyebutkan, Nabi mengatakan, mereka yang melalui jalan-jalan ini, mereka itulah orang-orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu pengorbanan yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Pengorbanan mereka itu adalah untuk merealisasikan ayat yang pertama surah Al-Isra, menjadikan Kaabah itu sebagai Masjidil Haram. Yang mana daripada usaha mereka, keringat yang mereka telah tumpahkan, kepenatan yang telah mereka hadapi, hari ini kita boleh melaksanakan ibadah umrah. Satu dunia boleh juga melaksanakan ibadah haji. Itu pahala yang didapati oleh mereka itu berterusan hinggalah ke hari ini. Jadi pengorbanan mereka itu satu peristiwa yang besar, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi salah satu seorang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi SAW menukar laluan yang sukar tadi. Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat dengan perkataan tadi, hittah itu. Dan sampai ke tempat ini, makna selepas daripada laluan tersebut, makna laluan tersebut telah menyebabkan Nabi SAW sampai di Hudaibiyah. Dan kalau kita tengok Hudaibiyah dengan Mekah ini memang tak jauh dah. Dekat saja, dalam lebih kurang 20 km lebih kurang gitulah. Kita tengok Hudaibiyah. Hudaibiyah ini Mekah. Ini tak jauh lah, 20 ke 30 km sahaja. Baik. Maka selepas daripada mereka melintasi jalan yang sukar itu, Al-Qaswa, iainilah unta Nabi SAW, Al-Qaswa, dia telah berhenti daripada berjalan. Jadi bila unta Nabi berhenti ni, sebab dalam peristiwa hijrah, unta Nabi SAW juga berhenti. Jadi dia memberi isyarat sesuatu bahawa itulah tempat Nabi SAW akan duduk kan. Jadi bila Qaswa ini berhenti, maka orang pun melihat, kenapa Qaswa ni? Nabi SAW sendiri suruh Qaswa, ini unta ini berjalan, unta ni dia tak berjalan. Maka para sahabat pun, ini yang ada pada ketika itu, degil betul unta ni kan. Mereka kata macam tu kan. Nabi SAW suruh jalan, tak mau jalan. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Qaswa ini dia bukan berdegil. Ini rahmatnya Nabi SAW, sebut rahmatan lil alamin. Bila orang kata sesuatu yang buruk kepada unta, unta Nabi SAW sendiri, Nabi backup unta Nabi. Nabi kata Qaswa ini bukanlah dia berdegil, tetapi dia berhenti di sini kerana Tuhan yang memberhentikan gajah telah memberhentikan Qaswa di sini. Menariknya di sini adalah Nabi SAW sebutkan Tuhan yang memberhentikan gajah. Itu peristiwa apa? Peristiwa peperangan, peristiwa Abrahah yang datang nak menghancurkan Kaabah. Jadi gajah itu ketika mana Abrahah dia nak serang Kaabah, gajah itu berhenti, dia tak mau bergerak. Dia tak mau pergi menghancurkan Kaabah. Maka Nabi SAW sebut Tuhan yang menghalang ini pergerakan gajah itu, Tuhan itu jugalah yang memberhentikan Qaswa. Apa mesej di sebalik pemberhentian Qaswa ini? Iaitulah mereka akan mendapat kemenangan. Sebagaimana terjaganya Kaabah daripada pencerobohan Abrahah, maka Kaabah juga akan terjaga daripada pencerobohan yang telah pun berlaku. Ini daripada kalangan Quraisy yang menghalang umat Islam daripada masuk ke dalamnya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, telah ada beberapa kali isyarat daripada Nabi SAW bahawa mereka akan mencapai kemenangan
pada kali ini. Mereka dah nak pergi umrah, mereka akan mencapai kemenangan, seolah-olah bagi mereka inilah kali, waktu yang paling sesuai untuk Makkah ini dibuka. Kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada rencana yang lebih hebat. Kerana kita tahu akhirnya waktu ini bukanlah waktu pembukaan kota Mekah. Tapi kita boleh bayangkan para sahabat ni telah diberikan dari sudut motivasi, kan, tadi dengan syurga, pengorbanan dan sebagainya. Kemudian uh, diberikan isyarat, kan, iaitu dengan berhentinya Qaswa yang ini akan mendapat kemenangan. Tiba-tiba apa yang berlaku dalam Hudaibiyah itu sebaliknya. Jadi kita akan tengok bagaimana reaksi para sahabat, kan, ketika mana peristiwa ini. Baik, kemudian para sahabat pun ini berada dalam keadaan kehausan. Ini sebagai satu tanda kerasulan Nabi SAW. Iaitulah Nabi keluarkan air panah pula, mengeluarkan anak panah dan berikan kepada salah seorang sahabat. Ada yang kata Bara' bin Azib, ada yang kata berbagai nama sahabat yang lain lah. Yang mana sahabat itu telah meletakkan air panah itu di dalam satu telaga yang telah pun kekeringan dan akhirnya air mencurah-curah. Yang ni sahabat boleh minum, unta yang minumnya banyak pun maknanya boleh minum kekenyangan. Jadi itu adalah tanda kenabian Nabi SAW, mukjizatnya. Baik. Jadi kita nak masuk kepada satu peristiwa yang penting, iaitulah pada ketika ini berlakunya negosiasi di antara Nabi SAW dan juga Quraisy. Ada beberapa orang yang disebutkan sebagai wakil Quraisy uh, sebelum daripada Quraisy sendiri yang turun padang untuk melakukan negosiasi dan juga meterainya perjanjian Hudaibiyah. Baik. Jadi penting juga wakil-wakil ni supaya kita nak lihat mereka ini adalah wakil daripada Quraisy untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW. Apa yang berlaku setelah mereka balik bertemu dengan Nabi SAW? Bukan mereka bersetuju dengan Quraisy, bahkan mereka kata biarlah, kan, Nabi SAW tu dia nak masuk di sini bukan dia nak berperang, dia nak mengerjakan umrah. Maknanya mereka pula menjadi juru cakap kepada Rasulullah SAW dan suruh Quraisy ini bertenang, suruh Quraisy ini jangan halang Nabi SAW. Bahkan kita akan lihat nanti berlaku pergaduhan di antara wakil-wakil Quraisy ini dengan orang Quraisy sendiri. Orang Quraisy tak puas hati, menyebabkan ada sebahagian daripada wakil ini yang mana mereka ini bukan daripada Quraisy. Mereka ini adalah daripada tribe-tribe yang lain, kaum-kaum yang lain, hingga akan telah putus hubungan. Ini nak sebutkan dari sudut politik. Sebelum ini orang masyarakat Arab di sekitar Mekah dah tak percaya kepada Quraisy dari sudut mereka kalah dalam peperangan Ahzab. Sebab Quraisy kata kita senang je ni, kita boleh menang. Tapi mereka kalah. Jadi dalam peristiwa ini lagi, retak itu orang bahasa Melayu sebut apa? Retak menanti belah. Kan? Dah retak dah dari sudut hubungan dia dengan masyarakat sekitar itu. Ini dari sudut Quraisy sendiri telah pun lemah dari sudut kuasa politik dia. Dalam masa yang sama bila berlaku peristiwa ni lagilah berpecah belah. Jadi Quraisy tak ada kekuatan selepasnya. Jadi itu antara makna kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Baik. Jadi wakil yang pertama yang bertemu dengan Nabi SAW adalah yang disebutkan sebagai Budail bin Waraqa Al-Khuza'i. Budail bin Waraqa Al-Khuza'i. Jadi Budail ini pun dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia bertemu dengan Nabi SAW pun sebutlah bahawa aku ini datang bukanlah dengan tujuan untuk berperang. Kan? Aku datang maknanya tujuan untuk mengagungkan, berziarah ke Baitullah. Kerana berziarah ke Baitullah mengagungkannya ni adalah perbuatan yang biasa pun dilakukan oleh orang Arab sekeliling Mekah. Sebab orang Quraisy ni, mereka ni adalah siqayatul haj. Mereka ni memberi minuman. Ini menjagalah mereka yang menjaga kawasan Mekah ni, khususnya di sekitar Kaabah itu, untuk orang-orang siapa sahaja yang nak datang untuk melakukan ziarah dipersilakan.
Jadi tiba-tiba Nabi SAW nak datang berziarah, mereka tak bagi. Jadi orang Arab ni, khususnya Khuza'i, sebab nanti dalam selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ni, Khuza'ah ni, mereka akan ikut ataupun follow Nabi SAW. Mereka akan bersama dengan Nabi SAW. Baik. Uday bin Waraqah Al-Khuza'i ni, dia temu dengan Nabi SAW. Nabi SAW sebut sedemikian, maka dia pun baliklah ke tempat Quraisy. Maka dia kata, wahai Quraisy, sesungguhnya kalian ni terlalu tergopoh-gapoh terhadap Muhammad. Dia ni bukan datang untuk tujuan perang. Dia datang untuk apa? Mengunjungi Baitullah. Maka Quraisy sebut perkataan yang kasar. Engkau adalah budak yang seolah kata macam kau ni tak tahu apa. Kan? Sebab Quraisy ni dia nak mempertahankan ego dia kerana baru setahun yang lalu mereka telah diconteng arang dengan kekalahan dalam peperangan Ahzab di hadapan orang-orang Arab ketika itu. Bila mana orang Arab yang sepatutnya menjadi wakil Quraisy jadi utusan pada Nabi SAW pula untuk menyampaikan mesej kepada orang Quraisy, kata dah lah tu, bagilah mereka masuk, kan. Jadi menyebabkan Quraisy jadi marah lah. Bila Quraisy marah, dia mengeluarkan perkataan yang kasar, maka kaum-kaum ini tadi, yang ni kalau budai ni maknanya dia daripada Khuza'ah, Al-Khuza'i, maka dia ni mereka pun tarik handbrake lah dari berinteraksi dengan Quraisy. Baik. Kemudian utusan yang kedua yang daripada Quraisy adalah Miqras. Miqras bin Hafs al-Akhyaf daripada Bani Amir bin Lu'ay. Jadi bila dia ni datang, Nabi SAW tengok Miqras datang. Miqras ni kira gangster lah, kita katakan gangster Mekah. Maka Nabi SAW sebut orang ini adalah pengkhianat. Jadi di saat dia berada di hadapan Rasulullah SAW, Miqras ini, Nabi SAW pun menyebutkan hal yang sama, bahawa kami datang ini bukanlah untuk berperang, tapi kami datang untuk berziarah ke Baitullah. Baik. Kemudian utusan yang lain datang, iaitulah seorang yang bernama Al-Hulais bin Al-Qamah. Al-Hulais bin Al-Qamah ini dia daripada Bani Haris. Jadi Bani Haris ini dia orang yang agak kuat dari sudut keagamaannya. Walaupun agama itu telah bersampur dengan syirik, tapi dia berpegang teguh dengan agama dia. Orang yang taat beribadah lah. Jadi Al-Hulais ini, bila mana dia datang, Nabi SAW nampak Al-Hulais ini datang. Ini nak sebutkan Nabi SAW ni, dari sudut strategi dia, Nabi tengok siapa yang datang, Nabi tahu nak buat apa. Mana Nabi kenal sungguh orang tu. Macam mana sikap dia, perangai dia, apa yang dia suka. Hatta tu musuh dia. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi SAW bila tengok Al-Hulais ni datang, Nabi tahu bahawa dia ini adalah daripada Bani Al-Haris, yang mana mereka ini adalah orang yang taat beribadah. Jadi apa yang dibuat? Nabi SAW buat, Nabi SAW susun unta-unta 70 ekor tadi. Sebab unta ni memang dah, kan kita sebut ketika mana di Zulhulaifah Nabi dah hiaskan unta ni. Memang unta-unta ni telah dihiaskan, maka daripada jauh dah boleh nampak, oh ini bukan unta yang mereka naiki ni, ini unta yang khas untuk dilakukan, untuk sembelihan. Maka bila Al-Hulais ni nampak unta-unta tu, dia tak jadi datang bertemu Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia tahu dah, bila unta ni ditunjuk depan mata dia, ada 70 ekor unta. Bayangkan 70 ekor unta, kan? Banyak mana orang yang boleh makan dan dapat manfaat daripada 70 ekor unta tu. Maka dia pun tak jadi bertemu, dia pun balik bertemu Quraisy. Sekali lagi, balik bertemu Quraisy, dia tak jadi bertemu Rasulullah. Dia pun kata kepada Quraisy, kata dia pun menceritakan apa yang dia nampak, iaitulah dia nampak unta yang dibawa. Maknanya ini menunjukkan Nabi SAW memang betul lah, Nabi SAW ni datang bukan untuk berperang tapi nak berziarah. Jadi Quraisy ni dia panas lah. Dah 3 orang jadi wakil dia. Bila balik bertemu dengan mereka balik, sampaikan mesej, tetap maknanya salahkan Quraisy sebab tak bagi Nabi SAW masuk.
Apa kata Quraisy? Mereka kata, duduklah engkau orang Arab pedalaman, orang Arab Badui yang tak tahu, yang tak banyak ilmu. Jadi pada waktu ini Al-Hulais pun dia kata, demi Allah, kami bersepakat mengikat perjanjian dengan kalian Quraisy bukan untuk hal seperti ini. Adakah patut kalian maknanya melarang orang yang makna mengagungkan Baitullah demi zat yang jiwa Al-Hulais berada di tangannya? Kalian izinkan Muhammad mengunjungi Baitullah ataupun aku keluar daripada kalian bersama-sama dengan kaumku. Maknanya aku akan tarik balik sokongan aku daripada engkau kalau engkau tetap dengan pendirian kau untuk tidak membenarkan Muhammad untuk masuk ke dalam Makkah. So nampak tak ketegangan yang berlaku dalam Quraisy itu sendiri, tanpa Nabi SAW buat apa-apa lagi pun. Tapi ketegangan itu telah pun meretakkan, bukan meretakkan, dah berpecah dah. Kerana retak dah sebelum ni, dah retak dah. Dah berpecah dah dari sudut kesatuan dan kekuatan Quraisy. Quraisy pun dah tak dapat ditarik balik sokongan-sokongan pada mereka. Baik. Kemudian datang pula seorang lagi. Dia nak juga mewakili Quraisy. Ini Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Al-Thaqafi, bila kita sebutkan Al-Thaqafi ini daripada Bani Thaqif. Bani Thaqif ini mereka yang menetap di Taif. Di Taif. Jadi Urwah bin Mas'ud ini dia kata, tak apa, bagi aku pergi jumpa. Jadi dia pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Bila dia bertemu dengan Nabi SAW, apa yang dia buat? Dia bercakap dengan Nabi SAW. Bila dia bercakap dengan Nabi SAW, apa ni, disebutkan bahawa dia kata, hai Muhammad, apakah engkau nak kumpulkan orang yang banyak di hadapan engkau ini? Maknanya ringkasan yang disebut kepada Nabi SAW, kamu tak tengok ke maknanya orang Quraisy ini, mana dia mengancam Nabi SAW, tak tengok ke orang Quraisy ini yang dengan segala kekuatan yang mereka ada, mereka mampu untuk membinasakan kamu. Ketika mana mungkin mereka menyerang kamu, pengikut-pengikut kamu ini, disebut pada para sahabat, pengikut-pengikut kamu ini akan lari meninggalkan kamu. Waktu tu kamu akan binasa. Abu Bakar yang berada di belakang Nabi SAW. Abu Bakar apa nama, dia marah kepada Urwah ni. Dia kata, tak patut ataupun lancang ni mulut kamu. Maknanya dia nak katakan, sesungguhnya kami tidak akan meninggalkan beliau keseorangan walau apa pun yang berlaku. Jadi mereka nanti, sebab Urwah bin Mas'ud ni, dia akan melihat kesetiaan yang tidak berbelah bahagi sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang mana dia menyangka pengikut Nabi ni macam pengikut yang lain lah. Kalau kena serang habis dia punya ketua dia, maknanya orang lain pun lari lah. Jadi Abu Bakar kata, jangan kau mengira kami akan meninggalkannya. Maka maka Urwah pun kata, siapa itu? Maka Nabi SAW sebut Abu Quhafah. Maka Urwah ini pun dia terus untuk negotiate dengan Nabi SAW. Apa yang dia buat? Dia datang lagi dekat dengan Nabi SAW, dia pegang janggut Nabi. Dia, kalau orang Arab ni bila dia pegang janggut, kita orang Melayu ni tak biasalah. Tapi orang Arab ni bila dia datang pegang janggut ni, maknanya dia nak apa nama? Dia nak negotiate lah, dia nak cakap baik-baik, kan, nak cakap lemah. Cuma disebabkan Urwah ni, maknanya dia ni adalah orang yang musyrikin, mewakili orang Quraisy. Bila dia pegang janggut, nak cakap dengan Nabi SAW, jadi para sahabat ni jadi marah. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia anggap macam Rasulullah tu kawan dia lah, lebih kurang macam tu lah, kan. Padahal maknanya mereka sangat menyanjungi Nabi SAW. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi apa yang berlaku? Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ambil pedang dia tolak pedang, tolak tangan Urwah ini daripada memegang janggut Nabi SAW. Maka terkejut Urwah. Urwah kata, siapa yang lakukan itu? Maka Nabi SAW pun menjawab, dia adalah anak saudara kamu. Dia itulah Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi nak sebutkan anak saudara tak anak saudara, kan. Tapi kalau kamu bersikap
kurang ajar dengan Nabi SAW, maka mereka tetap maknanya mendahulu kasih sayang mereka itu terhadap Nabi SAW. Ini perkara yang ditonton sendiri oleh Urwah bin Mas'ud Al-Saqafi. Baik, dia pun tahu dah dia tak boleh buat apa dah dengan orang Islam ni. Dah negotiate habis dah dan tak boleh buat apa dah. Maka dia pun duduk sebentar, dia tengok penyaksian Urwah bin Mas'ud. Dia pun kata, Nabi SAW ni datang bukan untuk berperang. Kemudian Urwah bin Mas'ud berkata lagi, yang ni dia bukan sekadar sebut tentang mesej Nabi, tapi dia sebutkan apa yang dia nampak. Dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW. Tak kala Nabi SAW berwuduk, di mana mereka merebut bekas wuduk Nabi SAW. Apabila Nabi SAW meludah, mereka merebutkan ludah Nabi SAW. Bila Nabi SAW mana gugur rambut, maka mereka berebut untuk mengambil rambut Nabi SAW. Urwah berkata, hai orang Quraisy, sungguhnya aku telah mengunjungi Kisra di istananya, dan Kaisar Raja Rom di istananya, juga Najasyi di istananya. Namun demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja di tengah rakyatnya sebagaimana Muhammad di tengah-tengah para sahabatnya. Jadi sungguh aku melihat kaum yang tidak akan membiarkan Muhammad begitu sahaja untuk selama-lamanya. Maka pertimbangkan kembali pendapat kalian. Kali ini maknanya lagi tegas. Bahkan didatangkan lagi dengan penyaksian-penyaksian bahawa kesetiaan yang tak berbelah bahagi para sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambungan. Apa yang berlaku setelah banyak utusan-utusan ini tadi? Rasulullah pun mengutuskan seorang sahabat yang bernama Khirash. Ini Khirash ni pergi untuk bertemu dengan Quraisy. Jadi bila Quraisy nampak saja Khirash ini menaiki unta datang bertemu dengan Nabi SAW, mereka pun sempat bunuh unta yang dinaiki Khirash dan pukul dia. Bila pukul dia, ada seorang daripada kalangan orang Quraisy juga, maknanya saya terlupa nama apa. Ya, dia sebutkan bahawa kamu pukul dia ni, dia adalah wakil daripada Rasulullah. Takkan kita nak berperang dengan mereka, kan? Jangan maknanya mencetuskan peperangan, kan? Sebab mereka dah fikir, sebab semua orang dah pergi, semua kata janganlah janganlah halang mereka. Mereka dah memesyuarat, dah fikir dari sudut kita nak pergi berdamai dengan Rasulullah SAW. Cuma yang pentingnya adalah Nabi SAW tak boleh masuk untuk menunaikan umrah tahun tu, mesti tahun depan datang. Jadi kata kalau mereka bunuh Qirash ini tadi, makna isytihar perang lah. Kalau bunuh utusan, maka mereka pun melepaskan Qirash. Qirash pun balik bertemu dengan Nabi SAW. Jadi Quraisy buat apa? Quraisy dia hantar spy dulu mula-mula. Quraisy dia hantar spy dan dia berjaya. Spy-spy Quraisy ini telah berjaya ditangkap. Ini mereka buat ambush, serang hendak kepada Nabi SAW. Tetapi akhirnya Nabi SAW telah dibebaskan. Spy-spy ni tadi mereka tertangkap, tetapi akhirnya dibebaskan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi memang nak sampaikan mesej sungguh-sungguh ni bahawa Nabi datang ini bukan untuk berperang, tapi untuk melakukan ziarah ke Baitullah. Maka pada waktu tu Nabi SAW pun mengarahkan Sayyidina Umar pada mulanya. Sayyidina Umar jadi wakil kepada Nabi SAW kepada Quraisy. Sebab Umar ni kalau hantar Qirash sebelum ni dia dipukul dan sebagainya, kan. So kalau hantar Umar ni lebih kuat sikit lah, kan. Mungkin Quraisy pun sendiri gerun. Jadi Umar kata, aku ni daripada Bani Adi. Ini pembesar-pembesar Quraisy ni dari kaum-kaum yang tertentu lah, kan. Maka pada pandangan Umar, Sayyidina Umar kata, kan, aku berpandangan maknanya menghantar Sayyidina Osman. Sebab Sayyidina Osman ni ada hubungan sedara dengan kepala Quraisy, iaitulah Abu Sufyan ibn Harb. Maka Nabi SAW menyetujuinya, maka hantarlah Sayyidina Osman. Bila hantar Sayyidina Osman, lama lah maknanya negotiate dengan Sayyidina, pada permulaannya Abu Sufyan dia tak mau bercakap pun dengan Sayyidina Osman dan sebagainya. Akhirnya
bila dia bersembang negotiate tu, maknanya mereka dah nak apa nama, nak melakukan perjanjian damai, sebab dia agak lama apa ni, bila Sayyidina Osman pergi, para sahabat pun pada waktu tu telah pun tersebar kabar angin katanya Osman dibunuh. Yalah, bila dah lama kan, mereka mana Sayyidina Osman ni kan, lama lah ni, tata dibunuh. Mula-mula mungkin kata, oh mungkin dia dibunuh kan. Tapi bila dah sampai 1,400 orang kan, sampai kan, oh sebenarnya Sayyidina Osman telah dibunuh dan sebagainya. Jadi dah tersebar pula dari sudut berita bahawa Sayyidina Osman dibunuh. Maka pada waktu itulah berlakunya satu perjanjian, janji taat setia para sahabat di bawah sebatang pohon yang dinamakan bai'ah, janji taat setia itu bai'ah, dipanggil bai'atul ridwan, yang mana kita akan tengok ianya diperjelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fath ayat 18 kan, nanti. Baik. Jadi pada waktu itu semua orang berbai'ah kepada Nabi SAW. Makna bai'ah ni bai'ah apa? Bai'ah maknanya mereka tidak akan pulang ke Madinah, melainkan mereka menuntut pembelaan ke atas kematian Sayyidina Osman. Jadi semua muslimin berbai'ah kecuali seorang yang bernama Jad ibn Qais, yang dia bersembunyi, dia salah seorang daripada munafik lah, yang bersembunyi, Jad ibn Qais. Anyway, maknanya pada waktu tu Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah pun tetap ada bersama dengan Rasulullah SAW pada ketika itu. Baik. Jadi bila berlakunya perjanjian itu, Quraisy dah dengar, tak boleh ni, mereka dah bersedia untuk nak berperang kan. Maka mereka pun pulangkan Sayyidina Osman pulang. Jadi kita bayangkan para sahabat ni bermula tadi, mula okey tak mau perang. Kemudian bila dah nampak dah diberikan berita isyarat kemenangan, maka apa pun yang berlaku, mereka akan tetap akan masuk ke dalam Masjidil Haram dan ditenangkan semula kan, dengan perjanjian-perjanjian, pertemuan-pertemuan, dan dinaikkan semula dari sudut kemarahan, keinginan untuk berperang apabila dengar Sayyidina Osman dibunuh. Kemudian bila dilepaskan Sayyidina Osman bertemu dengan orang Islam balik, maka reda balik. Dia macam orang kata apa, roller coaster kan, ini emosi tu. Jadi emosi tu berbagai. Baik, perjanjian Hudaibiyah. Sebelum kita tengok daripada butiran perjanjian Hudaibiyah ni, perjanjian Hudaibiyah ni, Quraisy pada waktu tu diwakili oleh seorang yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni dia kira salah seorang pembesar Quraisy. Bila Nabi SAW lihat Suhail bin Amr, ini kita sebut Nabi SAW. Nabi SAW kata, sahala lakum umurakum. Maknanya sahala, Suhail ini daripada bukan sahala. Yang sahala ni mudah. Maka kira Nabi SAW kata, mudah dah urusan kita bila Suhail ini datang. Dan juga Suhail ini memang kita kata negotiator betul ke? Maknanya orang yang akan jadi wakil kepada Quraisy dalam apa-apa bentuk perdamaian ataupun negotiate dengan mana-mana pihak. Jadi ini satu sebenarnya pengiktirafan kemenangan juga kepada Islam, iaitu orang Mekah seakan-akan memberikan pengiktirafan tentang kerajaan Islam Madinah. Jadi Suhaib bin Amr, kita kena faham Suhaib bin Amr ini juga, bila dia datang nak bertemu dengan muslimin. Suhaib bin Amr ini dia ada dua orang anak. Satu yang bernama Abdullah, satu yang bernama Abu Jandal. Abu Jandal lepas ni kita akan sebutkan. InsyaAllah kalau rasa macam tak sempat ni. Saya mungkin akan masuk dari sudut butiran perjanjian Hudaibiyah selepas ini. Sebab kisah ini adalah kisah yang menyayat hati. Berkaitan dengan Abu Jandal, bagaimana keyakinan, keimanan Abu Jandal ni luar biasa. Baik. Suhaib bin Amr datang bertemu dengan Nabi SAW, dengan orang muslimin yang diwakili oleh Nabi SAW. Suhaib bin Amr ni dia adalah tawanan orang Islam di dalam peperangan Badar. Dan dia adalah salah seorang yang dilepaskan oleh orang Islam sebab tawanan Badar dilepaskan kan. Sebab Nabi memilih pandangan Sayyidina Abu Bakar berbanding Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar kata bunuh. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia kata mana kita lepas dengan ikat jamin lah. Maka Suhaib bin Amr pun lepas. Maknanya mereka, Suhaib bin Amr pun dah melihat dari sudut akhlak orang Islam ketika mana ditahan. Macam sekarang yang berlaku lah kan, di Gaza kan. Jadi orang-orang yang
ditahan oleh Hamas itu menjadi mulut-mulut kan, pembicara tentang akhlak mereka. Jadi Suhail bin Amr ni memang dia dah kenal orang Islam. Cuma bila dia duduk dengan pembesar-pembesar Quraisy ni, mana dia tetap dalam kekufuran dia, cuma dia agak agak orang kata apa, tak berkeras sangat dengan orang Islam lah kan, dalam nak negotiate. Cuma ada perkara-perkara yang prinsip yang dia tak tolerate. Baik. Contohnya apa? Rasulullah SAW pada waktu itu diwakili oleh Ali bin Abi Talib. Yang mana salah seorang Abu Talib ni, Ali ni adalah salah seorang daripada penulis wahyu. Jadi dia juga yang menulis, beliau juga orang yang menulis perjanjian Hudaibiyah ni. Baik. Jadi Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, tulislah, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Suhail mengatakan, kami tak kenal siapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis. Hanya tulis Bismikallahumma. Dengan nama Allah sahaja. Jadi saya sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sebab itu Suhail pun berkata, tulislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Maka Suhail berkata, kalau kami mengiktiraf kamu sebagai Rasulullah, tidaklah kami menghalang kamu. Maka tulislah nama Muhammad bin Abdullah. Jadi Ali enggan, maknanya nak memadam nama Nabi SAW. Maka Nabi SAW minta kepada Ali untuk ditunjukkan tempatnya, Nabi yang padam sendiri. Nabi kata tulis Muhammad bin Abdullah. Kerana Nabi SAW pernah sebut kepada sahabat sebelum perjanjian Hudaibiyah ni berlaku, Nabi kata, aku akan berikan apa sahaja yang Quraisy mahu, selagi mana ia tidak melanggar dari sudut batasan syarak. Mana Nabi SAW betul-betul nak menjadikan perdamaian itu terlaksana. Baik. Boleh kan tuan-tuan kita sambung sikit? Sikit lagi ya. Baik. Mungkin nanti saya akan ulang balik sikit tentang yang ni. Butiran perjanjian Hudaibiyah. Jadi sebab kita pun mula agak lambat sikit. Perjanjian Hudaibiyah. Baik. Nabi SAW, apa butiran perjanjian Hudaibiyah? Antaranya adalah Nabi SAW dan umat Islam mesti pulang pada tahun itu. Sebab Quraisy ni ditetap ego dia. Ini sebab dia tak mau seolah-olah nampak macam tahun lepas macam dah kalah lah, tahun ni kalah lagi. Sebab apa? Kena bagi keizinan pula. Orang yang mananya mereka kalah, iaitulah orang Islam, datang pula ke tempat mereka dalam keadaan aman dan sebagainya. Kan? Jadi dari sudut politik kalah lah. Kan? Jadi mereka tak mau. Mereka kata tahun depan baru datang. Tapi dibenarkan masuk ke Mekah tapi selama 3 hari sahaja. Kemudian dari sudut genjatan senjata tidak akan berlaku di antara kedua-dua pihak selama 10 tahun. 10 tahun kita tak berperang. Genjatan senjata. Kemudian yang ketiga, sesiapa yang masuk di bawah perlindungan mana-mana pihak, siapa yang nak ikut Muhammad, nak ikut orang Islam, silakan. Siapa yang nak ikut bergabung dengan orang Quraisy, maka silakan. Kemudian lelaki Quraisy yang lari kepada Nabi SAW, lelaki Quraisy, ar-rajulun, sebab dalam teks disebut rajulun. Nanti ada implikasi dia. Quraisy yang lari kepada Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, penjaganya, maka dia perlu dikembalikan. Ini dikembalikan kepada walinya lah. Orang yang bersama dengan Nabi SAW yang datang kepada Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Maksudnya orang yang daripada Madinah, orang yang daripada Mekah pergi ke Madinah mesti dikembalikan. Tapi orang yang daripada Madinah dia pergi ke Mekah tak boleh kembalikan. Jadi para sahabat pada waktu ni mendengar syarat-syarat butiran ni, mereka sangat kecewa. Sebab apa? Satu tadi, Nabi dan orang Islam dah tak boleh bagi tahu tu. Bayangkan tuan-tuan, 400 kilometer berjalan kaki daripada Madinah ke Hudaibiyah. Dan kita sebut daripada Asfan nak pergi ke Hudaibiyah tadi, perjalanan dia itu berliku-liku. Jadi dalam keadaan dahlah jalan jauh dan penat dan sebagainya, mereka pun diberikan dengan pengetahuan, diberikan dengan isyarat bahawa kita akan masuk ke dalam Mekah, tawaf, bercukur dan sebagainya. Tiba-tiba tak boleh pergi tahun tu.
rasa kecewa. Datang tahun depan pula. Dan datang tahun depan itu 3 hari je boleh masuk. Maknanya dikontrol oleh orang Quraisy. Jadi mereka rasa, orang Quraisy rasa mereka menang lah. Jadi itu sebab tu para sahabat pun merasai hal yang sama seakan umat Islam kena genjatan senjata 10 tahun antara dua pihak. Sedangkan tadi perasan tak bila Bai'atul Ridwan yang saya sebut macam roller coaster, dia punya apa nama emosi tu sekejap okey, sekejap nak berperang dan sebagainya, dia berada dalam keadaan membuat orang Islam ini dari sudut bila mereka dihalang untuk masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dihalang daripada berperang selama 10 tahun. Bukanlah kata para sahabat ni nak berperang, kan? Bukanlah kata gila perang, tidak. Tapi nak sebutkan mereka nak mempertahankan Islam, mereka nak masuk. Kan? Ini jangan cara apa sekalipun mereka nak masuk. Sebab apa? Sebab mereka dah diberikan isyarat bahawa mereka akan menang. Kan? Jadi itu satu perkara yang sangat menyesakkan bagi para sahabat. Kemudian siapa yang berada di bawah perlindungan. Jadi semua orang bebas untuk ikut mana-mana. Khuza'ah, tadi saya sebut Khuza'ah kan. Mereka mengikut Nabi SAW. Bani Bakar, yang mana mereka bersama dengan orang musyrikin. Dan yang terakhir ini, lelaki yang lari kepada Nabi SAW. Kan? Tak adil lah man. Orang yang daripada Madinah pergi ke Mekah, tak payah dipulangkan balik. Tetapi orang yang daripada Mekah ke Madinah, perlu dipulangkan. Dan ini akan berlaku nanti, saya rasa tak sempat saya nak sebutkan, berkaitan dengan peristiwa Abu Jandal, peristiwa yang sangat menyayat hati. Hingga kan daripada peristiwa inilah para sahabat sangat-sangat rasa dah kecewa dengan butiran. Mereka bukanlah kecewa dengan Nabi SAW. Mereka kecewa dengan butiran-butiran tersebut. Sayyidina Umar yang tak puas hati, dia disebutkan dalam riwayat, Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah SAW, bukankah kita ini berada di atas hak dan kau adalah Rasulullah? Jadi kenapa kita menghinakan diri kita di hadapan mereka? Rasulullah SAW pada waktu itu pun tegang. Rasulullah kata, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak akan melakukan melainkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Mana Nabi SAW dalam isyaratnya mana diperintahkan pada waktu itu perdamaian. Jadi Umar ni dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia pergi pula kepada Abu Bakar. Abu Bakar, dia bertanya kepada Abu Bakar, bukankah kita, dia sebut benda yang sama. Sebab dia nak kata kekecewaan dia tu kan. Kalau orang yang kecewa kan, bila disebut kat orang ni tak respon ataupun respon yang tak puas hati, mana dia pergi beritahu bukankah kita. Jadi dia nak lepaskan rasa kekecewaan dia. Abu Bakar pada waktu itu, biasanya Abu Bakar ni orang yang, orang kata apa, orang yang agak tenang kan. Abu Bakar sendiri maknanya dah kata tak apalah, kita tengok apa ni, kita sami'na wa ata'na kan. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan juga kita patuhlah apa yang Nabi SAW sebut, walaupun dia pun dah rasa. Orang lain pun sama seperti mana Umar, rasa kesedihan. Dan bila munculnya Abu Jandal ini, bila munculnya Abu Jandal, dia nak keluar daripada Mekah, nak bersama dengan orang-orang Islam. Bila dia dengar orang Islam berada dekat dengan Mekah, dia pun nak keluar daripada Mekah, pergi untuk bergabung bersama dengan orang Islam. Ini peristiwa ini adalah peristiwa yang menyebabkan para sahabat akhirnya bila Nabi SAW perintah untuk nanti tahallul, untuk membebaskan diri daripada ihram, sahabat diam. Semua orang tak buat. Hatta Abu Bakar sendiri yang tadi kata kepada Sayyidina Umar, kan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan juga kita patuh. Sampai 3 kali Nabi SAW sebut bercukur dan juga apa ni, sembelihan. Tak ada siapa buat. 3 kali. Tak pernah berlaku dalam sirah Nabi SAW. Bila Nabi SAW suruh hatta sekali sahaja, para sahabat tak buat. Ini Nabi SAW suruh sampai 3 kali. 3 kali Nabi SAW suruh, pada sahabat diam, tak buat. Sebab apa? Sebab kemunculan Abu Jandal ini. Nanti saya akan detail cerita tentang Abu Jandal ini. Sebab sangat menarik kita melihat dari sudut pelbagai perspektif. Kerana Abu Jandal ni siapa? Abu Jandal ni anak kepada Suhaib bin Amru yang negosiate dengan Nabi SAW tadi. Kan? Jadi
Suhaib bin Amru kata, kalau nak teruskan perjanjian ini, Abu Jandal ni adalah orang yang pertama yang patut kita kenakan dari sudut apa yang telah kita berjanji tadi, iaitulah kalau ada seorang lelaki yang mana nak pergi ke Madinah, nak bersama dengan kamu, tetapi walinya tidak bagi untuk dia, tidak membenarkan untuk dia bersama dengan kamu, maka kamu kena pulangkan semula. Bayangkan Abu Jandal berada pada ketika itu dalam keadaan menangis, berteriak lah, kan, menangis kepada para sahabat. Para sahabat semua tengok je, tak boleh buat apa. Kan. Abu Jandal kata, adakah kalian nak membiarkan aku ini bersama dengan orang yang telah mengancam dari sudut akidah aku. Kan. Jadi dia mengharapkan dia dapat bersama dengan para sahabat ketika mana telah lama sebenarnya. Dia masuk Islam telah lama. Dah 3-4 tahun telah dia dikurung oleh bapa dia sendiri. Kan. Dikurung, diseksa. Jadi Abu Jandal kata para sahabat pun runtun hati para sahabat ni melihat keadaan sahabat mereka itu kan, sedemikian. Nabi SAW sampai kata kepada Quraisy, sampai kata kepada Suhaib bin Amru, Nabi kata, bolehlah, maknanya dia ni lepaskanlah. Kan. Jadi hadiah kepada aku. Nabi merayu kepada Suhaib bin Amru. Suhaib bin Amru kata, no, 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 no. Kan. Kalau kita nak teruskan perjanjian ini, maka kita mesti mulakan dengan lelaki. Maka Nabi SAW berpegang pada janji. Maka Nabi SAW melepaskan. Itu yang menyebabkan sahabat rasa sangat-sangat terkilan, kan, yang menyebabkan mereka tidak melaksanakan apa yang saya sebutkan tadi lah. Jadi insyaAllah saya akan bermula dengan kisah Abu Jandal pada minggu depan. Kerana selepas daripada peristiwa itu, para sahabat sangat rasa bersalah, khususnya Sayyidina Umar, sebab dia ni orang yang menunjukkan penentangan kepada Nabi SAW, dan kemudian turunnya surah Al-Fat dan Nabi SAW bergembira. Dan bagaimana kita nak sebutkan surah Al-Fat ini mengubah dimensi para sahabat ni daripada tadi rasa terkilan, kan. Kalau kita susah juga nak move on ni, tapi bagaimana ia mengubah dimensi cara pandang dan mereka berpegang kepada Al-Quran dan yakin tentang apa yang Quran sebut. Jadi bila Quran kata peristiwa yang kamu nampak tadi adalah peristiwa yang kekalahan, tapi bila Allah kata menang, maka menanglah ia. Kan? Maka mereka pun berpegang bahawa ia adalah satu kemenangan. Jadi begitu hebat mana para sahabat ni, dari sudut bila Quran tu datang sebutkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan mereka, bercanggah dengan emosi mereka, bercanggah dengan situasi keadaan mereka yang mereka berada pada ketika itu, mereka tetap memilih Quran daripada mendahulukan emosi mereka. Mereka pilih Quran daripada mendahulukan rasa-rasa mereka, keinginan mereka. Apa yang mereka nampak, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lalui tidak ada maknanya bila Al-Quran menyatakan sesuatu yang lebih baik, kan, ataupun menyebutkan sesuatu yang sepatutnya mereka berpegang akan. Jadi ini hebatnya Al-Quran yang mengubah nasib jiwa ataupun diri para sahabat. Dan betapa kisah ini, Hudaibiyah ini adalah satu kisah yang sangat memberikan impak yang besar kepada orang Islam, hingga ia menjadi kisah pemisah di antara tingkatan orang beriman yang telah kita sebutkan pada minggu. Allah Ta'ala alam, saya mohon maaf terlajak masa yang panjang ini. InsyaAllah kita temu pada minggu akan datang, insyaAllah. Qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Apa yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz.